Silakan kalau tadi katanya ada nak tanya soalan, insya-Allah Ustazah layan sikit muslimat. Jika ada, kalau tak ada Ustazah nak tutup dengan doa. Tadi saya nampak macam ada berkeping-keping kertas. Kalau malu nak lontarkan suara boleh hantar atas meja ni. Mampu saya jawab hari ni, tak mampu saya akan hantar melalui WhatsApp. Silakan. Saya duduk depan ni dia macam bergaung tak dengar suara orang. Silakan. Waalaikumsalam. Okey. Okey. Okey, itu je soalan dia. Baik, orang berhutang dengan kita, kita dah halalkan, muslimat dirahmati Allah, gugur tak janji dia untuk membayar hutang tu? Jawapannya masa kita halalkan tu, kita jumpa dia tak? Kan kita biasa Ustazah, dah 10 tahun dah dia tak bayar Ustazah, kan? Kita minta pun jadi putus silaturahim, tak apalah saya halalkan. Dia tahu tak muslimat? Kalau dia belum tahu, dia masih berhutang dengan kita. Maksud kalau dia datang untuk membayar, kita nak cakap sebenarnya akak halalkan lama dah, tapi hati manusia kadang rugi pula aku tak ambil tu nak kan, rugi pula aku tak ambil dah halang dia nak bayar ni. Sebab tu bila kita halalkan, kita kena bagi tahu dia, maka halal. Kita tak payah nak menuntut, tak payah nak ungkit-ungkit, dia jadi sedekah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan pula engkau dah niat sedekah pada dia, engkau batalkan pahala sedekah tu dengan ungkit-ungkit, kan? Kau ingat tak dulu hutang kau pun agak halalkan? Mulalah muslimat, kan kita mengungkit-ungkit. Tapi kalau dia bayar, alhamdulillah. Tak bayar tak apalah. Maka kita berlapang dada muslimat. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah tak boleh nak menuntut pada dia sebab kita dah halalkan. Tapi orang tu muslimat dirahmati Allah, kalau dia tak tahu, dia tetap mati macam orang menanggung hutang yang sengaja tak nak bayar. Kan kesian. Maknanya orang yang tak bagi tahu untuk menghalalkan, akak tengok engkau pun susah, akak halalkanlah, kena bagi tahu muslimat. Sebab kita memang tahu dia bukan sengaja tak nak bayar, tapi dia memang orang susah. Jadi lapang, dia pun lapang, kita pun lapang. Tapi kalau kita tidak memberitahu kepada dia, muslimat dirahmati Allah, kita tak mengharap dah kawan tu sentiasa merasa berdosa. Itu sebab kena bagi tahu, okay? Kalau kita bagi tahu, dia kata, Allah akak halalkan hari ni pula, saya baru petang ni nak bayar, dia kata kan. Tak apa, kalau macam tu kau bayar je lah, jangan tak bayar pula. Nampak sangat yang kita menghalalkan tu belum benar-benar dari hati yang ikhlas. Faham? Okay. Saya nak menambah sikit sebab soalan ni banyak dari Masjid Surau muslimat. Baru ni saya dah bawa seorang daripada ramai-ramai umrah tajaan tu, dia datang, Ustazah saya ada RM100, saya teringat dulu saya meniaga, saya nak bayar hutang kat orang tu, sampai sekarang saya tak jumpa orang tu kat mana. Dah lah saya pergi umrah ni tajaan, saya memang bukan orang mampu, tapi ingat-ingat saya dalam banyak-banyak, ini je lah saya ada hutang dengan orang tak bayar lagi. So macam mana Ustazah? Kak macam ni, akak tetap berhutang dengan dia kalau tak jumpa waris, kalaupun dia dah meninggal. Tapi sebab akak tak tenang nak pergi Mekah selagi akak tak bayar hutang ni, selagi akak tak bayar hutang ni, akak tak tenang, akak masukkanlah dalam mana-mana tabung masjid, akak buat infak. Tapi seandainya orang tu datang tuntut RM100 ni, akak jangan kata kat dia, engkau pergi minta pengerusi masjid tu duit RM100, aku dah masuk duit dalam tabung masjid tu. Akak tetap kena bayar juga. Faham tak muslimat? Kita semata-mata berusaha jangan mati dalam keadaan sengaja tak membayar hutang. Kalau tak jumpa orang yang kita hutangi tu, usahakan infak atas nama dia, buat pengumuman, kenal tak sipulan-sipulan. Orang duk tanya, pasal apa kau duk cari orang ni? Adalah urusan aku dengan dia tak selesai lagi. Itu cari sampai tarikh sebelum kita mati. Kita tak tahu bila kita nak mati muslimat. Jangan ada sengaja tak mau membayar hutang. Okey? Baik, selagi sempat, saya takut orang masjid marah ni tentang Ustazah free sikit hari ni, dan saya nak menemankan suami menziarah sahabat dia, Imam Masjid Negeri Penang muslimat, baru dapat tahu semalam masuk dalam ICU. Dia kata kalau tengah hari bolehlah abang pergi ziarah. Jadi daripada tak ada buat apa, ada jemaah kalau yang nak cepat, dia janji suami ambil pukul 11 pagi ke, silakan, Ustazah tak kisah, okay? Yang nak meninggalkan majlis awal. Baik, macam mana nak elakkan diri daripada riak? Ada kala bila buat sesuatu, bila dipuji terasa nak buat lagi, bila tak dipuji tak mau buat dah. Faham tak muslimat kan?
fawailul lil musallin. Ada dalam ayat-ayat yang kerap kita baca dalam solat muslimat adalah Allah kata celaka ke atas orang-orang yang sembahyang. Kita dulu tak sembahyang, tiba-tiba sekarang dah jadi golongan sembahyang, musallin, tapi tiba-tiba celaka. Dalam ayat tu Allah sebut juga kalimah yuraun, orang-orang yang dia mempamerkan solatnya atau ibadah-ibadah lain tu untuk ditonton oleh orang lain. Muslimat, kalau niat kita buat sesuatu memang untuk ditonton oleh orang lain, itulah riak. Nampak tak? Sebab tu hati ni muslimat, kita tak boleh minta tolong suami. Abang, kalau saya tidur je sebelah abang rasa macam panas tu, abang tolong tegur ya, itu bukan saya demam, tu saya tengah riak tu sebenarnya. Kan? Senang muslimat. Kita tumpang kereta kawan nak pergi majlis ilmu, kau kalau rasa kereta bergegar ni bukan kereta kau rosak ni, aku tengah riak, masa tu kau tegur sikit. Kalau macam tu senang tu tak muslimat? Ni soal hati kita, hubungan kita dengan Allah. Tuhan, kenapa aku rajin apabila dipuji? Kenapa aku rajin bila amalan aku dilihat oleh orang lain? Kenapa aku tidak rajin muslimat? Kenapa Allah cerita pasal solat tadi ada kalimah yuraun? Contoh mudah. Semua di kalangan kita muslimat boleh berfikir. Ustazah bagi contoh susah-susah kan? Siapa buat macam tu Ustazah? Contoh mudah. Kadang-kadang kita rajin buat solat qabliyah, ba'diyah ketika kita berada di masjid. Kenapa? Orang lain pakat duk sembahyang qabliyah, ba'diyah kan aku tak buat, orang kata apa? Ustazah pernah kena, Ustazah memang tak solat ba'diyah ke? Loh, suka hati je kan? Tanya depan-depan. Ustazah memang tak solat ba'diyah. Kadang muslimat dirahmati Allah, ada orang qabliyah dia buat dekat rumah, dia datang betul-betul lewat. Ada jenis yang imam memang dia kena tegur juga ni. Ustazah, ada imam kita seorang tu kan, dia datang-datang mesti terus pergi sembahyang, dia tak buat qabliyah ke? Kita tahu tak Nabi suruh buat yang sunat-sunat ni ketika kita bersendirian. Jangan tunjuk dekat khalayak muslimat. Yang fardu usahakan buat secara jamaah supaya kita nak jaga hati kita muslimat. Kenapa yang fardu jom kita solat Zuhur berjemaah dekat masjid, Allah soft banyak, kurang tak ada orang tu, besok kita pakat-pakat kempen kat taman kita ni, solat jemaah ramai-ramai. InsyaAllah nak riak apa? Sebab semua orang kena wajib. Tapi berdosanya kita dengan Allah bila kat rumah ibadah sunat seorang-seorang kita tak buat, bila dekat masjid kita boleh buat. Muslimat, cek di situ sahaja kan, Masya Allah. Sebab tu kadang-kadang ada orang alim sengaja tak buat amalan sunat di masjid. Ustazah buat, kenapa tak buat ba'diyah? Adakah kita duduk wirid, zikir, baca Quran tu bukan amalan? Amalan. Kita sunyikan diri daripada dipandang orang sebab kita kenal hati. Sama macam share cerita-cerita kat Facebook, alah ni nak riak lah ni. Kalau kamu kenal hati kamu, pantang orang komen bagus, dipuji, semua tu kita jadi kembang, tak kempis-kempis, tolong jangan share. Tapi dengan share muslimat, kita sendiri dapat kesan Tuhan tu, sebab kita selalu share pasal tutup aurat. Ada 2-3 orang dah hanya semata-mata baca status kita tu, dia boleh jadi daripada tak tutup aurat, tutup aurat. Jangan peduli dah. Sebab tu orang ustazah share macam ni, saya puji ustazah buat tak tahu je. Tak kat saya bila dah tulis tak pernah tengok pun berapa komen, berapa like, tak pernah sempat nak tengok. Bila kita kongsi niat, kita kongsi baik, Allah balas baik. Tapi kalau sibuk tengok lah orang ni tak puji pun kita, tak like pun kita, takut jadi riak muslimat. Faham tak? Itu nak jaga riak ni pada kita. Dan tolong jangan tinggal amalan kerana orang lain. Kak, sekarang lama dah tak nampak datang majlis ilmu. Itulah ustazah, Kak stop dulu sekejap. Kenapa Kak? Sebab ramai sangat orang kata Kak ni rajin sangat datang majlis ilmu. Kan orang kata apa pula Kak duk rajin sangat datang. Dia tinggalkan kerana orang, itu juga riak. Faham muslimat? Oi, payah ni ustazah. Ingat, buat kerana orang puji riak. Tinggal kerana orang tak riak lagi. Tak muslimat. Kenapa sekarang akak dah tak pakai tudung labuh sangat? Dulu kan main labuh tudung. Akak bukan apa ustazah, akak pakai tudung labuh, orang panggil akak ustazah. Tak payahlah, Allah tahu akak pakai tudung kecil pun okey jugalah. Dia tinggalkan kerana orang, itu juga riak. Faham muslimat? So hati kita buat ni kerana apa? Solat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, masuk duit dalam tabung masjid lillahi ta'ala. Kalau betul lillahi ta'ala, kenapa engkau terkesan dengan apa yang orang kata? Muslimat. Jadi hati ni kita insya-Allah hanya dengan iman dan ilmu sendiri yang boleh ubah. Orang lain sekadar BFF kita cakap,
akak ni kan kita nak bersahabat sampai ke syurga. Kalau akak nampak yang tak elok pada saya, tak payah masuk dalam grup nak tegur saya kan. Akak PM lah saya takut kak benda baik di mata kita manusia, takut tak baik di mata Allah. Ni kita minta pada sahabat-sahabat karib kita muslimat. Itulah akak rasa kau memang orang riak kot kan. Jadi bila kawan baik kita sebut macam tu, jangan kecil hati. Mesti ada sebab engkau rajin bila orang puji, engkau malas bila orang keji. Tu muslimat berhati-hati. Okay, insya-Allah membantu jawapan tadi.